Okay. Okay, jap. Assalamualaikum semua subscriber MT Football Production. Pada dengan 300 subscriber ini kami akan membawakan program special untuk korang, iaitu kita akan sembang Liga Lokal, iaitu Liga Malaysia, iaitu semua orang tak pernah nak buat pun pasal benda ni kecuali Tefo Arena itu, tapi itu dah lepas. Okay, so bersama aku sekarang ni adalah aku punya pembantu host, iaitu Im. Hai Im, sihat? Ya, okey. Sihat. Sihat. Alhamdulillah. Okey, jadi kita ada tetamu daripada wakil daripada pasukan KL, iaitu bukan pemain tapi penyokong, iaitu Amin. Okey, sihat Amin? Alhamdulillah sihat. Okey. Okey, so Im, aku dengar cerita kau banyak soalan yang kau nak tanya dekat dia ni. So apa soalannya Im? Silakan Im. Tentang Lumpur United tu sebagai nama baru untuk Kuala Lumpur untuk tahun 2021 lah kan. Sebab kita tahu tapi KL memilih nama Kuala Lumpur United ataupun kalau short name dia KLUFC lah. Tapi KLU tu dah ada sebenarnya. Untuk KL dah ada. Tu KL atas. Tapi macam mana pandangan penyokong lah, pada penyokong. Kita tanya pada Amin dulu lah. Macam mana Amin? Okey, dia sebenarnya nama Kuala Lumpur United ni, kalau tak silap saya ada pernah hadir dalam mesyuarat dalam mesyuarat kelab penyokong. Dia ada mesyuarat kelab penyokong bersama dengan pasukan lah, masa awal musim 2020, sebelum mula musim 2020 hari tu. Pihak pentadbir tertinggi Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur ni, dia ada buat satu sesi bersama dengan kelab penyokong. Dan masa tu mereka ada umum yang memang mereka dah ada macam tubuhkan satu syarikat ataupun konsortium macam tu yang didaftarkan dengan nama Kuala Lumpur United. Jadi itu sebab yang nama Kuala Lumpur United tu digunakan. Cuma saya secara peribadinya, sebab saya secara peribadinya mengharapkan pihak pentadbir untuk mendaftarkan nama Kuala Lumpur Hawks sebagai nama pasukan, sebab nama dia bukan setakat nama, malah logo Kuala Lumpur Hawks Lambang sendiri lah. tu, logo Kuala Lumpur Hawks tu sendiri sebenarnya dah ada. Cuma mungkin saya fikir mungkin mereka tunggu masa untuk yang sesuai untuk daftarkan ataupun macam mana, saya tak pasti. Tapi logo dengan nama tu dah ada. Dan saya secara peribadinya saya mengharapkan pihak pentadbir menggunakan nama Kuala Lumpur Hawks tersebut untuk nama pasukan. Cuma yang nama Kuala Lumpur United tu lah, dia sebenarnya memang berasal daripada satu konsortium yang mereka tubuhkan untuk proses penswastaan pasukan ni. So maksudnya nama KLU ni, KLUFC ni Kuala Lumpur United ni memang dah dirancang lah, sebab dah dirancang lah kiranya kan untuk tahun 2021, tahun depan. Betul. Memang dah perancangan awal lah, masa nak menswastakan pasukan untuk proses menswastaan pasukan. Baik, nama KLU ni sebab kita tahu KLU dah ada fan jugalah KLU ni, KL Atas kan. Itu pun dah gunakan nama KLU. Lepas tu kalau tim pun guna nama KLU, orang jadi confused. KLU ni apa? KL United ke KL Atas? Dia lebih kurang macam tu lah. Sebenarnya nama KL sekarang pun ramai orang pertikaikan kenapa nama KL United. Sebab macam tak kena pun ada juga kan. Kalau Amin dengar sendiri pun macam
macam tak sesuai lah dengan KL. Nama KL United macam Nampak Felda lah. Macam Felda United. memang awal-awal dengar memang nampak pelik secara jujurnya. Kim. Hmm. Okay. Okay, sekarang ni yang kedua. Baru-baru ni apa ni KLU Sdn Bhd dah memilih CEO baru iaitu Stanley Bernard asalnya daripada MFL. Dia pun komentator untuk Liga Malaysia. Okay, pada Amin lantikan Stanley Bernard sebagai CEO ni agak sesuai tak dia maksudnya dia bekas main, sesuai tak dia sebagai CEO baru untuk terajui kelab KL ni? Saya fikir melihat kepada respon orang-orang dekat beliau sendiri, saya percaya ia adalah satu pelantikan yang sangat baik. Dan jika kita boleh lihat memang dah jadi kelaziman untuk pasukan-pasukan bola sepak dia nak melibatkan kembali pemain bekas-bekas pemain ni dengan pasukan dengan cara meletakkan pemain untuk mengisi jawatan-jawatan yang penting dalam pentadbiran tertinggi pasukan. Jadi saya percaya dengan penglibatan saudara Stanley Bernard sebagai pelantikan saudara Stanley Bernard sebagai ketua pegawai eksekutif pasukan Kuala Lumpur, saya percaya beliau boleh membantu dan membawa pasukan Kuala Lumpur kepada satu tahap yang lebih baik daripada sekarang pada masa akan datang. Okay, kalau bagi aku pula kan, pelantikan Stanley Bernard sebagai CEO tu, dia sebenarnya aku sokong sebab satu, dia bukan dari kalangan orang politik, and lagi satu, pemikiran dia terhadap bola memang luas lah. Dia tak macam kalau politik, kita tahu yang kalau politik pegang satu kelab tu, dia akan fikir diri dia. Lepas tu yang lain semua macam fikir diri dia, tak fikir pasal kelab. So bila Stanley Bernard ni, dia dah tahu selok-belok pasal bola sepak. So bila dia nak manage satu kelab tu, dia tak ada masalah sebenarnya. Dia tahu apa yang nak buat. Sebab apa ni, dia pun pernah, even dia jadi pengulas pun, dia pernah cakap juga dekat live yang perubahan satu pasukan tu bila diterajui oleh orang politik, dia macam tak ngam dengan pasukan lain. Lagipun sekarang dengan adanya Stanley Bernard sebagai CEO baru ni, sesuai juga sebab satu, dia bekas main. Kalau contoh, kita boleh ambil contoh lah, kelab kat luar Bayern kan kita tahu dia punya dia punya peneraju dia semua bekas-bekas pemain dia juga. Macam Oliver Kahn jadi manager dia, Roman Nitz owner kelab tu jadi. Tapi pada aku lah setuju lah. Okey lah, Stanley Bernard ni jadi KL lah kan. Kira ramai setuju jugalah. Okay. Apa ni, okay. Ada lagi soalan yang diorang cakap, setuju kalau nak ikut format ataupun rule Liga Jerman lah kan, penyokong memiliki saham kelab. Okay, setuju tak kalau ataupun KL Fans Club gabung dengan KL jadi satu organisasi untuk beli, rasanya sesuai atau tidak? Sebab kita tahu kalau penyokong pegang saham kelab, kita ada peluang untuk bersuara sekali. Pada inilah pendapat korang lah macam mana? Baik, untuk pemilikan penyokong ni, saya fikir untuk masa hadapan memang sangat sesuai. Cuma benda pemilikan penyokong ni masih jauh lagi untuk kita perhalusi dengan keadaan penyokongnya yang masih belum betul-betul saya lebih pada tahap betul-betul
bersemangat lah untuk passion untuk uh, uh, bola sepak Malaysia ni. Dan satu lagi dia lebih kepada dia macam dua dia memang kedua-duanya ada satu matlamat yang sama, iaitu menyokong pasukan Kuala pasukan Lumpur. lah. Cuma dia punya cara dia ni cara mereka dua kumpulan ni pun dah nampak jelas berbeza. Jadi kedua-duanya boleh berperanan sebagai check and balance. Cuma untuk macam kelab penyokong yang rasmi ni, dia memang dia mainkan peranan check and balance secara rasmi dengan penglibatan secara rasmi bersama pasukan. Yang golongan-golongan ultras ni pula mereka juga memainkan peranan check and balance, cuma dengan kapasiti yang tidak rasmi. Okay, pada Izan pula, pada pendapat kau punya pendapat macam mana? Sebab kita tahu lah, sebab apa ni, Boys of State pun dia pegang juga saham kelab tu. Kalau untuk KL ni pada kau macam mana? Okay, bagi aku pula KL ni patutnya macam yang kita tahu Atras kan. Atras ni sebenarnya dikira penyokong setia juga untuk tim. Jadi tak salah kalau Atras KL dia buat seperti macam Boys of State dan juga Atrasel. Dia buat satu merchandise and diorang jual, and duit daripada keuntungan tu diorang akan sumbangkan kepada sikit sebanyak kepada pasukan KL jugalah. Itu juga dikenali sebagai pemilikan saham walaupun sikit, walaupun 1% saja. Okay. Sebab kita tahu kalau dalam banyak atas kat Malaysia ni, KL masih lagi dalam mengetengahkan apa ni, diorang tak buka lagi diorang punya identiti sebab masih lagi dalam situasi orang kata apa, tak ada nama, tak ada muka kan. Satu, kalau nak pemilikan kelab pun kita pun takut juga, diorang pun risau, diorang pun nak dia punya muka terbuka. Kalau Ultracell mungkin sebab diorang dah, maksudnya diorang lebih kepada tim, jadi tim pun sayangkan diorang kan. Jadi aku rasa walaupun pada aku mungkin tak sesuai lah, tapi kalau untuk kepentingan tim kena lah. Okay, satu lagi soalan, setuju tak tim KL sejak 2016, 17 kalau kita tengok pemain KL dia main lebih kepada bekerja tau. Dia macam main dapat duit, lepas tu balik. Dia macam kerja harian lah kan. Tapi macam setengah negeri kita boleh nampak dia orang main untuk macam kenegerian lah. Bila macam Kedah ke Pahang, pemain-pemain dia memang banyak main untuk kenegerian. Tapi KL tak ada masalah gaji apa semua. Tapi player dia tak main untuk lain mana. Setuju atau tak? Ini agak tricky sikit sebab kebanyakan pasukan macam pasukan-pasukan yang jenis negeri memang mereka bergantung sepenuhnya dekat dengan sentimen-sentimen kenegerian. Malah memang pada penyokong sendiri pun memang terikat dengan sentimen kenegerian. Cuma sebab Kuala Lumpur lah, dia agak lain sikit. Perlunya untuk menanam sentimen sayang kepada pasukan itu sendiri atas semangat bola sepak. Dan untuk saya percaya setiap pemain tetap committed terhadap kejayaan masing-masing untuk sebagai pemain bola sepak. Cuma semua pihak kena sama-sama untuk mewujudkan satu semangat bola sepak yang kuat terhadap pasukan Kuala Lumpur tu, dan juga menyebarluaskan kepada
seluruh bandar seluruh kawasan Kuala Lumpur. Okay, Zan? Aku tak nak cakap apa sebab bab ni pun aku macam tak, kalau aku nak cakap pun takut ada salah. Bagi aku macam sebab kalau nak compare kan, orang anggap KL ni bukan satu negeri tau. Dia anggap KL ni sebagai satu bandar saja. So Tempat bekerja lah. Lebih pada ah tempat bekerja lah kan. so orang pun macam tak, dalam KL tu tak semestinya orang KL betul. Dia ada yang pada negeri lain. So kalau nak wujudkan sentimental kenegerian tu macam payah sikit lah bagi aku. Okay. Betul lah, betul lah, pada aku nampak pun macam tu juga. Sebab ramai juga yang cakap macam tu kan. Sebab kita tengok KL baru-baru ni dengan masa tahun ni kita boleh cabar apa ni title Liga Perdana tu, tapi tengok game dengan Penang lagi orang kata apa semangat nak menang, nak juara tu nampak lah. So sebab lepas tu KL 5 game terakhir tu pun macam agak-agak macam tak nak menang pun ada. Janji layak kan, betul tak? Okay, next. Baru-baru ni TMJ ada keluar satu story dekat Instagram tentang 10% capacity untuk penyokong lah. Pada kita sebagai fans KL lah, kita KL 10% tu dalam 1,800 something mungkin kena. Tapi untuk tim lain lah, tim-tim yang macam Selangor, Kedah, Pahang, Johor, yang tim yang besar-besar ni, agak macam mana diorang nak handle benda ni? Bagi saya, untuk pasukan seperti itu, mereka sememangnya kena, nak tak nak memang kena buat satu ketetapan untuk mengelakkan daripada berlakunya pelanggaran ketetapan 10% penonton daripada kapasiti stadium tu. Sama ada dengan menetapkan cara pembelian tiket siapa cepat dia dapat, biasanya macam tu, ataupun menghadkan kepada kehadiran kepada pemegang pas bermusim saja. Sekiranya dah masih tak cukup, maka barulah buka penjualan tiket untuk sebuah perlawanan tersebut kepada penyokong-penyokong mereka yang sendiri. Okay, Zain? Okay, bagi aku pula kalau betul 10% ni jadi, dia patut kalau macam JT dia akan dapat lebih banyak penonton boleh masuk sebab capacity stadium 40%, 40,000. So 10% tu lagi banyak lah. So dia boleh splitkan jadi dua. 50% kepada Ultras, 50% kepada PAS bermusim. Tapi kalau nak ikutkan, kalau Ultras tak dibagi masuk juga, mungkin perlu ditambahkan kepada pemegang PAS bermusim atau season pass lah. Sebab diorang dah bayar mahal untuk PAS tu. So kalau Grab tidak utamakan pemegang season pass, dia akan ada satu macam rasa tak puas hati kepada yang pemegang season pass tu. Okay, baik. Okay, setuju juga. Sebab betul lah juga kan, bila kita yang dah bayar pas musim, contohnya macam tahun ni yang dah bayar, tiba-tiba COVID pula kan, tahu tak boleh masuk stadium, kira macam rugi lah. Tapi untuk tahun depan, kalau dah boleh masuk 10, rasanya boleh kot untuk bawa masuk. Aku rasa aku rasa yang 10% tu macam tak juga. Aku rasa dalam 20 ke 30% sebab hiburan sekarang pun dah boleh masuk penonton walaupun tempat tertutup. Apatah lagi kalau bola yang tempat terbuka ni. Aku rasa boleh lebih dah pergi 10% tu. Dalam 20 ke 30%. InsyaAllah boleh. Okay, baik. Okay. Ini kira last. Okay. Untuk pada pandangan korang semua lah kan, apa sasaran kita untuk tahun 2021 dengan pembelian pemain, dengan pengurusan, lepas tu dengan CEO yang baru, lepas tu dengan kata penyokong semua, apa ya? Untuk pendapat korang lah, apa yang KL
perlu dapatkan untuk tahun 2021. At least kurang-kurangnya dapatlah satu piala ataupun pencapaian yang tinggi lah dalam Liga Super untuk tahun depan. Bagi saya piala domestik ataupun kelayakan ke pentas Asia adalah satu bonus. Saya melihat kepada pasukan-pasukan yang berada dalam Liga Super, terutamanya pasukan-pasukan jenis negeri, mereka sangat-sangat dominan dalam dalam bukan setakat Liga Super, malah dalam industri bola sepak Malaysia itu sendiri. Jadi saya secara peribadinya melihat ialah satu kejayaan yang kecil untuk pada musim hadapan sekiranya pasukan Kuala Lumpur dapat mengukuhkan kedudukan mereka dalam saingan Liga Super, kemudian menjadikan musim hadapan sebagai batu asas untuk membina pasukan Kuala Lumpur ni supaya secara perlahan-perlahan untuk menjadi pasukan yang lebih berjaya pada musim-musim yang berikutnya. Bagi untuk penyokong pula, saya harapan saya adalah kita sama-sama dapat menghasut pada penduduk Kuala Lumpur, tak kira paling dekat pun saudara mara terdekat, rakan-rakan, agar sama-sama kita dapat kembali memenuhkan stadium Ceras walaupun dalam keadaan kapasiti yang buat masa ini masih lagi terhad, melihatkan kepada keadaan semasa. Baik, Kalau dari segi pemain dari segi untuk pemain, saya buat masa ni mereka masih tak mengumumkan lagi apa status secara rasminya, status pemain-pemain mereka, walaupun dah ada sumber-sumber ataupun ada wartawan yang dah melaporkan bahawa ada beberapa pemain mungkin akan terus kekal dan akan sambung kontrak bersama pasukan Kuala Lumpur. Saya mengharapkan pemain-pemain yang terus bersama dengan pasukan Kuala Lumpur dan mungkin yang akan pasukan Kuala Lumpur tanda tangan dalam tempoh jendela perpindahan ini, untuk mereka dapat memberikan sumbangan masing-masing yang terbaik bersama pasukan. Dan saya satu yang saya risau ni adalah ketua jurulatih sebab ikutkan laporan dah ada ketua jurulatihnya untuk dilantik, cuma masih belum ada berita lanjut sampai sekarang. Saya mengharapkan perkara yang baik-baik saja mengenai ketua jurulatih yang akan datang nanti. Okay, baik. Okay. Pada Ezan pula. Okay, kalau pada aku untuk kehadiran penyokong tu dia boleh ramai, insyaAllah. Kalau MFL tetapkan tarikh perlawanan pada bukan hari bekerja, itu pada hari cuti. Macam Jumaat, Sabtu dan Ahad. Sebab sekarang ni start daripada tahun lepas tak silap aku, MFL sekarang ni start banyak buat jadual Liga Super pada hari bekerja. So itu impact bukan pada Kuala Lumpur saja tapi pada semua tim. Kalau ada game apa, stadium takkan penuh, takkan full. Sebab kita boleh tahu kalau orang balik kerja ni dalam pukul 6, pukul 7, so bila dah balik kerja tu of course penat and tak ada masa nak pergi stadium semua. Dengan hadap jam lagi dekat KL kan.
KKL kau tahu lah diam dia macam mana. Kalau dari segi pemain pula bagi aku dari segi pemain pula bagi aku untuk beli-beli pemain sebenarnya tak penting sebenarnya. Dia boleh run up team and ke professional kalau team tu, kalau pemain tu sendiri ada rasa nak menang setiap kali main. Jangan anggap kalau team tu power je kau pemikiran kau tak cakap kau pun tak boleh menang ni. Sebab apa, kalau kalau kita tengokkan PJ City pun dia sebuah pasukan yang kalau dikatakan barulah tapi dia boleh bagi skor seri dekat JT. So sebab apa, mentality diorang anggap tak kira lah walaupun tim tu kuat ke lemah ke apa ke, diorang nak main juga dan diorang stay nak menang tak. Ya, as personal lah, dia macam orang kata apa, kita nak capai at least kekurangnya satu piala. Main tu untuk menang, even tak dapat Liga Super kan. Dapat sekurang-kurangnya Top 5 piala jadilah. Malaysia pun okey lah. Sebab KL ya top 5 at least dapat satu piala pun jadi. Pokoknya piala Malaysia lah, sebab kita KL ada sejarah piala Malaysia, kita hat-trick 3 kali lawan Kedah lah dulu kan. Zaman-zaman tu, zaman-zaman 80-an, 86 sampai 89, 87 sampai 89 tu. So kalau aku punya pendapat daripada segi pengurusan semua, diharap janganlah apa ni terlampau kita beli banyak pemain bagus tapi ada masalah gaji. Sebab malu lah, sebab masalah gaji ni macam tak lari daripada kita punya liga kan. Jadi lepas tu daripada segi pemain pula, pemain haruslah tunjukkan sepenuh-penuhnya kau punya potensi. Bukan lepas tu kau minta gaji Liga Super tapi kau main alah, kalau menang kalah lah. Kau macam Ya, tak ada rasa macam macam impact. macam owner Kelantan sekarang cakap, gaji kau nak macam Ferrari tapi kau cara kau main macam kita kancil je. Gaji Ah, tinggi tapi main macam hampir. Tu je. Yelah, dia macam tu lah. So aku harap KL kurang-kurangnya untuk tahun depan okey lah kalau nak kata nyokong sikit tu bukan alasan. Sebab dia pun tak dah tekan tahun dapat satu Piala Malaysia. Yang sekarang ni yang aku nak dapat kembali Piala Malaysia tu, maksudnya kembali ke ibu kota lah. Sebab dah berapa tahun dah tak pernah sampai ke ibu kota kan. Okay, kita sekarang dah di penghujung rancangan untuk MT Extra, buat sembang liga lokal bersama dengan wakil penyokong KL dan juga wakil daripada MTF sendiri. Memandangkan hari ni tak ramai yang join. Sebab kita kalau ikutkan kita punya ni seorang wakil kita daripada fans, seorang lagi daripada Ultras, tak kisahlah mana-mana negeri. Tapi sebabkan ada masalah ke apa ke, itu tak apalah sebab hari ni pun hari bekerja kan. Mungkin dia ada masalah kerja apa ke. Okey, terima kasih kepada Amin. Terima kasih kepada Amin sebab join sembang bola lokal kita pada kali ini. So kepada korang, jangan lupa like, share dan subscribe YouTube channel MT Football Production. Dan jangan lupa dengarkan kami di Spotify, iaitu Sembang Santai bersama MT Football Production. Okey, itu saja daripada kami. Hope kita orang akan jumpa korang pada minggu hadapan, InsyaAllah. Okay, Yus, sebelum tu ada apa-apa nak cakap? Okay lah, untuk aku pada hari ni sebagai orang kata apa, kami mohon maaf sebab kita orang patutnya menjemput wakil daripada KLU, dan patutnya kalau tak dapat daripada KLU pun dapat daripada wakil daripada fan biasa ataupun kelab penyokong. Tapi rupanya ada jugalah seorang, Amin kan. Terima kasih Amin sudi join bersama kita malam ni. Terima kasih juga atas jemputan. Okay. Kita orang agak sangat sebab untuk KL kan, kita orang mula dengan KL sebab benda ni pun bermula dengan KL. Kita orang buat benda ni sebab mengikut analisa pengikut-pengikut kita orang di MT Football, diorang lebih kepada tempatan. Sebab kita orang tengok sambutan tu lebih kepada liga tempatan daripada liga luar. So start daripada kita orang mulakan program ni ataupun kontes ni, kita orang mulakan Kuala Lumpur dulu. Sebab Kuala Lumpur dia simple, dia tak susah. Dan penyokong pun menggunakan saya ada dalam grup juga adalah kenalan daripada untuk fans KL.
So dapatlah jemput walaupun at least orang fan kan, walaupun ada yang tak dapat join, ramai tak dapat join. Ada yang pernah, yang Satgas kan juga untuk ajak dia join. Okay. Kita terima kasih banyak lah pada Amin yang kerana sudi jom sama kami walaupun seorang tak dapat tetamu 2 orang, okey lah. Pokoknya berjaya juga bersama kami untuk jayakan program ni untuk episod pertama tentang pasukan Kuala Lumpur tahun 2021. Okey, kepada korang yang nak tahu siapa pasukan manakah pada minggu hadapan, jangan lupa temu janji kita pada hari Selasa pukul 9 malam di YouTube channel MT Football Production. Okey, itu saja pada saya Izahan. Okay. Saya Yim. Okey, Saya Assalamualaikum. Amin. Assalamualaikum. Salam.